Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror, di mana rancangan Mistik Horror ini adalah salah sebuah channel YouTube bergenre horror. Kisah-kisah seram ini dibacakan dan ditambah background music beserta sound effect. Jadi pada malam ini ada dua kisah seram yang saya akan kongsikan kepada anda supaya menjadi hiburan dan menjadi pengajaran buat kita semua. Jadi apa khabar semua? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendoakan semoga anda sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada video kali ini, macam biasa, dua kisah seram lah yang akan dikongsi oleh hos anda, iaitu saya, Muhammad Adham. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Setiap hari, tanpa jemu, Saripah akan melakukan kerja, iaitu menjaga bayi dekat wad penjagaan bayi yang baru dilahirkan. Apa yang membuatkan Saripah ni seronok dengan tugas tersebut adalah kerana sikap beliau yang menyukai kanak-kanak yang memang tersemat di dalam diri dia. Tambahan pula, Saripah turut mempunyai seorang cahaya mata yang baru saja berusia setahun, membuatkan naluri keibuan dia terserlah. Jika setengah orang tidak akan rasa selesa dengan tangisan bayi yang laparkan susu atau kerana lampinnya sudah penuh, namun bagi Saripah, tangisan tersebut seakan satu bunyi yang dah sebati dalam dirinya. Sebagai ibu, beliau juga pernah merasai keadaan tersebut. Ya, memang tak dapat dinafikan, pada mulanya dia juga tak selesa dengan keadaan tersebut. Tetapi lama kelamaan dia telah biasa dan lali. Setelah 2 bulan ditugaskan bekerja shift siang, kini tiba giliran dia pula untuk bertugas pada shift malam. Sebagai staf kaki tangan baru, Saripah hanya mampu ikut jadual tanpa banyak soal. Nasib baik jugalah suami dia bekerja daripada jam 9 pagi sampai 5 petang. Maka Saripah tidak risau akan penjagaan anaknya di rumah. Jadual kerja Saripah memerlukan sentiasa memeriksa bayi-bayi di wad berkenaan agar segala-galanya berjalan dengan sempurna. Selain Saripah, terdapat juga 3 orang jurawat yang bertugas menjaga bayi. Selain Saripah, terdapat juga 3 orang jururawat yang bertugas menjaga bayi ini secara bergilir-gilir. Dengan cara ini, dapat jugalah mereka berehat sambil buat kerja lain. Hari pertama bekerja malam, segala-galanya berjalan dengan lancar. Cuma kadang-kadang Saripah dan rakan sekerjanya agak sibuk sedikit apabila terdapat kelahiran baru pada waktu itu. Tapi disebabkan diri masing-masing sudah dilatih untuk mengatasi sebarang masalah, jadi setiap tugas mampu dilakukan dengan baik sekali. Begitu jugalah dengan hari kedua. Segala-galanya baik dan ini membuatkan Saripah berasa senang walaupun ditugaskan bekerja pada waktu malam. Namun begitu pada malam yang ketiga, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Ketika tiba-tiba giliran Saripah memberi minum susu kepada bayi-bayi yang terjaga pada pukul 2 pagi. Tangisan seorang bayi lelaki yang agak kuat memecah keheningan awal pagi telah membuatkan Saripah yang baru bertukar shift berasa amat terkejut. Sepanjang pengalamannya bekerja, tidak pernah dia mendengar bunyi tangisan yang sebegitu kuat. Sedang Saripah tergesa-gesa nak pergi ke bilik yang menempatkan katil bayi tersebut, tiba-tiba dia dengar ada satu suara seorang wanita yang nak beliau cepat pergi ke sana. Terkejut juga Saripah dengar suara tersebut, sebab setahu dia pada waktu begini tiada ibu-ibu yang terjaga.
Mungkin itu hanya khayalannya, fikir Sharifah dalam hati. Sebaik saja Sharifah sampai dalam bilik tersebut, dia rasa amat terkejut bila dia melihat bayangan seorang wanita berada di luar cermin bilik tersebut. Tambah menghairankan, cermin tersebut menghala ke balkoni luar dan tak ada tempat yang berpijak yang cukup walaupun untuk seorang insan. Sharifah agak terkejut. Tangisan bayi tersebut langsung tidak diendahkan. Apa yang terdetik dekat hati dia pada waktu itu adalah menyelamatkan wanita tersebut daripada terjatuh. Jadi tanpa membuang masa, Sharifah pun pergi ke cermin tingkap yang boleh dibuka bersebelahan dengan balkoni tersebut. Namun belum sempat sampai Sharifah dekat situ, tiba-tiba bayangan tersebut terbang dengan pantas. Sharifah terkejut dan menjerit ketakutan. Apabila mendengar jeritan Sharifah itu, dua orang rakannya yang berada berhampiran bergegas mendapatkan Sharifah. Sebaik saja diorang sampai dekat bilik tersebut, segera diorang mendapatkan Sharifah. Beberapa ketika kemudian, Sharifah tersedar daripada terkejut, lalu pergi mendapatkan bayi yang menangis tu. Alhamdulillah, nasib baik tak ada apa-apalah yang berlaku kepada bayi lelaki tersebut. Jadi setelah berpuas hati dengan keadaan bayi tu, barulah Sharifah menceritakan keadaan yang berlaku kepada rakannya. Terkejut sebab waktu dia orang bertugas, tiada apa-apa yang berlaku. Sharifah tidak berpuas hati dengan kejadian tersebut. Terus saja dia ambil keputusan untuk menyiasat bahawa siapa yang menangis dan mengapa bayangan tersebut berada di sana. Setelah disiasat, barulah Sharifah faham tentang apa yang berlaku. Ibu bayi yang menangis tersebut sebenarnya telah meninggal dunia. Sebaik saja bayi tersebut dilahirkan, ini mungkin disebabkan rindu dan rasa kasihan dengan anaknya. Roh wanita tersebut datang melawat anaknya pada malam itu. Okey, itulah dia kisah kita yang pertama. Kisah ini diberi tajuk Seorang Ibu Mencari Bayi Dia. Bayangkan anda jadi nurse Sharifah ni, kan? Anda dengar bayi menangis kan? Kuek, 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 kan? Anda berlari pergi dekat baby punya apa tu orang panggil? Kat hospital kan ada tempat letak bayi yang baru lahir tu kan? Bayangkan waktu anda pergi masuk je bilik tu, bayangkan dekat luar tingkap ada perempuan berdiri. Ya Allah, seram. Ish. Seram. Okey, itulah dia kisah kita yang pertama. Okey, bersambung pula kisah yang kedua. Ni kisah yang kedua. Baik, kisah yang kedua ini bertajuk Di Sampuk Pontianak. Kisah ini terjadi di rumah nenek aku. Masa tu aku berusia 12 tahun, darjah 6. Kebetulan cuti sekolah, jadi sepupu-sepupu pun baliklah kampung bersama keluarga mereka masing-masing. Aku masih lagi tinggal dengan nenek. Keluarga aku menetap di KL. Aku pula tinggal di Sabah. Ini adalah pengalaman yang benar yang aku nak ceritakan dan dijadikan pedoman untuk anda semua. Masa tu makcik aku yang bongsu dirasuk hantu di sebuah pohon di belakang kebun. Sebelum kejadian, nenek ada menyuruh Mak Su dengan Mak Ngah pergi cari sayur di kebun. Mak Su ni, dia menyangka Mak Ngah ni dah pergi dulu, meninggalkan dia, walhal Mak Ngah tengah bersiap dalam bilik. Mak Su pergi sorang-sorang masa tu, dah hampir senja. Pulang di rumah, Mak Su diam dan terus pergi ke bilik dia. Nenek yang sedar perubahan sikap Mak Su tu, dia suruh Mak Ngah bagi tahu datuk dan pakcik-pakcik. Jelas di mata Mak Su agak merah serta raut wajah seakan pucat.
Nenek aku ni, orang dia pandai mengubat dan juga dikenali sebagai bidan kampung serta pengamal perubatan tradisional. Jadi tidak hairanlah jika nenek aku ni banyak pengalaman serta kisah-kisah menarik sepanjang dia berkarier dalam bidang berkenaan. Mak Su ni meracau-racau tak keruan sewaktu diubati oleh nenek yang juga dibantu oleh datuk serta 2 orang lagi pakcik. Aku melihat Mak Su aku ketawa mengilai-ngilai seolah-olah bukan diri dia. Nenek dengan tangkas membaca beberapa ayat suci Al-Quran sambil berkata, "Hoi, makhluk terkutuk, keluarlah dikau daripada tubuh anak aku jika tidak mahu dibinasakan." Maksud yang sedari tadi yang sedang dirasuk tadi tiba-tiba ketawa mengilai-ngilai, merenung tajam ke arah nenek. Maksud meronta dengan kuat. Pakcik-pakcik aku yang masa tu memegang tangan Maksud terlepas dan lantas Maksud aku cuba lari, tetapi sempat ditahan oleh datuk. Mak Ngah yang ada sekali dia tutup pintu bilik untuk mengelakkan Maksud yang kerasukan terlepas lari. Aku yang menyaksikan daripada luar bilik berasa takut untuk ajak sepupu-sepupuku yang lain turut melihat kerasukan itu untuk beredar pergi ke ruang tamu. Adalah dalam sejam lebih kami duduk dekat ruang tamu. Bermacam benda yang kami dapat dengar. Selepas merawat Maksud yang tersampuk, nenek keluar pergi ke ruang tamu. Nenek cakap Maksud dah pulih, cuma dia dalam keadaan letih. Datuk dan Mak Ngah dah jaga nenek, cakap Maksud tersampuk masa pergi cari sayur dekat belakang kebun. Dia ada juga ambil buah mangga yang luruh di bawah pokok, di mana atasnya tempat seekor pontianak bertengik. Nenek cakap pontianak tu suka dengan Maksud. Tu yang dia ikut Maksud balik. Jadi aku tanyalah dengan nenek, macam mana nenek halau pontianak tu? Nenek cakap nenek baca ayat beberapa potong ayat suci Al-Quran serta picit dekat ibu jari kaki. Dan kalau nak senang, ancamlah dengan menyebut nama Allah. Kami yang muskil tanya balik, "Nek, macam mana pula pontianak ni ada nama?" Nenek hanya senyum dan cakap, "Kalau dulu dia pernahlah diberitahu. Adalah kejadian masa dulu dia dengar daripada mulut ke mulut. Di kampungnya, masa tu nenek muda lagi sebelum berkahwin dengan datuk, iaitu 2 beradik hilang di Pulau Penunggu. Nenek dapat tahu nama pontianak daripada kisah ni. Nenek cakap setiap benda mesti ada namanya. Seperti mana pontianak tu jelmaan daripada iblis dan syaitan. Syaitan tu ada nama-namanya. Begitu jugalah jelmaan dia sebagai pontianak." Nenek cakap masa picit ibu jari kaki Maksud, suara Maksud berubah-ubah seperti nada haiwan. Dia selang-seli ketawa mengilai dan menangis. Sungguh menggerikan siapa yang mendengar. Ini betul sebab dari tadi kami duduk sebelum nenek tiba, kami memang terdengar bunyi menyeramkan. Kami memang sedia maklum itu memang datang daripada bilik Maksud. Namun suara Maksud jauh berbeza, meremangkan bulu roma. Nenek lanjutkan lagi, nenek explain lagi. Pontianak tu berkeras enggan keluar daripada tubuh Maksud. Jadi ia berbicara nak gunakan tubuh Maksud untuk mendapatkan darah dan daging kambing. Jika tidak, ia akan mengganggu lagi. Lalu nenek membantah bahawa perbuatan itu syirik. Tidak sekali-kali akan melakukan hajat sedemikian. Maka nenek menggunakan ayat-ayat suci yang ampuh serta menyebut nama Allah. "Aku tahu namamu, siapa dan asal usulmu, di mana dengan nama Allah yang Maha Kuasa serta zatnya terbakarlah engkau di dalam kalimah suci ini." Baru beberapa
Baru berapa potong ayat suci dia bacakan, tubuh Mak Su terketar-ketar dan menutup telinga. Dan bilang nenek lagi, ataupun nenek menjelaskan lagi, sejurus nama Allah itu disebut. Atap zinc rumah seperti ada benda jatuh ke debam. Dan kedengaran juga cakaran di tepi dinding bilik Mak Su. Nenek melanjutkan lagi bacaan dengan laungan kuat. Tidak lama, pokok di belakang jendela Mak Su seakan digoncang-goncang. Rupanya Pontianak tu dah keluar. Suara Pontianak mengilar terbang semakin menjauh. Keesokan pagi dia, Mak Su pun pulih sepenuhnya. Apa yang Mak Su ingat, dia hanya putik buah mangga yang jatuh. Dan masa tu banyak sangat buah. Bagus. Tiba-tiba dia dah tak ingat dah. Datuk dan pakcik-pakcik pergi tebang pokok mangga lama di belakang kebun tu. Takut-takut akan menjadi tempat singgah Pontianak. Dan 2 hari kemudian, nenek buat kenduri tolak bala. Okey, itulah dia kisah kita yang kedua dan terakhir. Kisah dia agak pendek tapi seram kena rasuk Pontianak ni. Penat tahu cari kisah ni. Kisah ini diambil daripada Dunia Seram. duniaseram.blogspot.com.my. Okey. Terima kasih kepada anda yang dah like, share dan subscribe. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.